Hai geng, tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kamak ampah untuk geng. Okey. PAS untuk parti PAS. Daripada dulu lagi PAS. Hampa duk pergunakan sungguh-sungguhnya, hampa fitnah sungguh-sungguhnya, sehingga akan yang terbaru keluar dekat dalam Harakah Daily. Hampa kata PHDAP mengganggu kedaulatan Melayu. Aduh, aku pun tak faham lah geng. Kita Malaysia dah 60 tahun merdeka geng. 60 tahun merdeka. Malaysia ni ada pelbagai kaum. Janganlah melaga-lagakan antara kaum, supaya macam tak terjadi tragedi 13 Mei. Kalau berlaku lah 13 Mei, apa akan jadi dengan ekonomi rakyat-rakyat Malaysia ni? Sedang sikit. Orang Melayu kita yang duk cari makan, duk bekerja dengan Cina ni, tak tahu nak abang api lah. Kan? Berapa ramai orang Melayu yang mengharapkan bekerja dengan toke-toke Cina besar-besar ni. Kan? Apabila puak-puak PAS ni duk main isu-isu perkauman seperti ini, apabila toke-toke Cina dia tahu orang-orang Melayu daripada parti PAS ni, mereka duk permainkan isu-isu agama bangsa, agak-agak toke-toke mereka bila ada iri hati, dia akan layankan budak-budak pekerja dia dengan cara-cara baik. Agak-agak hampa lah, cuba hampa fikir tengok. Kan? Contohlah. Okey, Cina ni anak-anak ada keturunan Cina ni bekerja dengan kita. Kita toke, kita bos. Kawan-kawan yang macam apa nama? Kita orang Melayu, kita bos. Orang Cina, depa duk berkempen politik, depa duk hentam Melayu. Agak-agak kita orang Melayu, kita akan respect kan dekat Cina-Cina. Walaupun Cina tu pekerja-pekerja kita, dia tak kata pun dekat kita, tapi yang macam disebabkan segelintir puak-puak PAS ni, dia hina bangsa kita, dia buat bagi jadi perkauman lah dia. Agak-agak kita sebagai bos, kita akan respect kan pekerja-pekerja kita ni. Sebab daripada pimpinan yang di atas, dia duk main isu-isu perkauman. Macam sekarang, kilang-kilang besar apa semua segala mak nenek pelaburan, dan kena tahu ekonomi Malaysia bukan orang Melayu pegang. Ekonomi Malaysia ni segala keperluan kita Cina yang pegang. Untuk nak bina rumah hang pun, berapa banyak kedai hardware Melayu punya, dan berapa banyak kedai hardware Cina. Cina sediakan ke hang selungguk untuk nak siapkan keperluan hang, segala hajat hang. Dan apabila orang-orang Melayu kita yang bekerja dengan toke-toke Cina ni, dan toke-toke Cina ni terasa hati dengan pimpinan-pimpinan macam Melayu, agak-agak ni Cina ni dia akan layan elok-elokkan pekerja-pekerja Melayu ni. Ataupun dia ada juga perasaan disebabkan pimpinan Melayu duk mainkan isu perkauman, duk main isu DAP, duk main macam-macam, duk tuduh macam-macam. Sedangkan kita duduk dalam satu Malaysia ni, kita ada pelbagai kaum. Dia hanya duk nampak. Aku pun tak faham lah geng-geng PAS ni. Waktu PRU14 sebeginilah yang puak-puak PAS keluarkan. Macam ni lah geng-geng PAS keluarkan. Fitnah macam-macam, kata ni macam-macam, yang sejelas-jelasnya parti PAS yang paling resis di dalam Malaysia. Duk keluarkan kenyataan yang tak masuk akal, yang duk keluarkan kenyataan yang boleh menjadi pergaduhan, boleh menjadikan isu-isu macam-macam. Tahu-tahu nanti jadi pergaduhan ke apa ke? Siapa yang susah? Anak-anak Melayu kita yang bekerja dengan Cina-Cina pun kira macam tak boleh kerja. Keperluan hidup hang yang
Siapa nama atau hak yang ada buat kenyataan di dalam Harakah Daily tu nama apa tau? Kita boleh nilai sendiri kan. Fikir geng. Nak yang macam mana geng untuk di dalam Malaysia ni? Sebab negara kita pelbagai kaum. Asbab apa? Asbab dulu UMNO dak bagi IC mudah sangat sehingga kan warga Cina mai masuk Malaysia 1 juta. Kita ambil 1 juta yang masuk Malaysia, hanya 600,000 je keluar. Siapa yang pegang IC? Siapa yang menguruskan IC? Siapa yang menguruskan Jabatan Pendaftaran Negara? Lepas tu tahu-tahu dia macam DAP talah DAP. Sedangkan DAP hanya pernah 22 bulan saja duduk di dalam kerajaan persekutuan. Tapi yang bestnya kan, di Sabah kan ada makcik tu punyalah dia macam berucap depan-depan ramai. Kerja dia untuk UMNO mencari orang dan untuk menambah undi Melayu, tak kira lah orang Filipin ke orang Indon ke. Yang penting dia ambil cop jari, dia ambil gambar pasport dengan nama. Kan? Lepas tu berterabang geng. Lepas tu pula kes ni kantoi dekat Penang. Lagi best. Lepas tu yang bestnya depa atok yang kejadian kelakuan yang dibuat oleh Barisan Nasional ni kantoi dekat Pulau Pinang. Lepas tu bila kantoi dekat Pulau Pinang, teruslah geng-geng BM talak tengok Cina DAP bagi IC. Sedangkan Cina DAP tak ada dalam kerajaan pun selama 60 tahun. Kerajaan negeri tak boleh bagi arahan kepada pejabat pendaftaran negara di setiap daerah. Tak boleh bagi arahan. Hanya Kementerian Dalam Negeri saja yang menguruskan pendaftaran baby baru lahir ke macam-macam. Sendiri fikir lah geng. Lepas tu sekarang atas kegagalan orang Melayu kan, kita tak sedap. Lepas tu puak-puak ni boleh puak-puak macam PAS ni, dia dah nampak dah kejahatan UMNO, apa yang kerosakan UMNO buat. Dia boleh bercium mulut dengan UMNO baru-baru ni. Lepas tu demi apa? Demi nak berkuasa. Dan apabila dah dapat kuasa, segala mak nenek bubar parlimen. Sekarang ni duduk tengah musim pilihan raya, musim kempen, pelbagai fitnah pula dia keluar macam-macam. Orang PAS, pada akulah hang tak boleh bangga Orang PAS tak boleh bangga 30 tahun PAS di bawah memerintah Kelantan. Apa yang berlaku dengan Kelantan sekarang? Adakah Kelantan ni dia dah jadi macam Bandaraya Kuala Lumpur? Ataupun dia macam Ibu Negeri Kelantan, dia dah jadi Majlis Bandaraya Kota Baru? Ataupun masih jadi majlis daerah lagi? Jangan banggalah. Kita terang-terang jelas orang PAS ni perdagangkan agama, pergunakan agama demi nak dapat kuasa. Dan bila dah dapat kuasa, habuk haram apa pun tak buat. 31 bulan parti PAS, 5 orang menteri dan timbalan menteri apa semua ada di dalam kabinet. Apakah manfaat yang mereka bagi kepada rakyat Malaysia? Cuba fikir, apakah perubahan sistem yang baru yang mereka buat untuk rakyat Malaysia? Apakah undang-undang yang mereka buat untuk umat-umat Islam? Kalau benda tu bagus untuk umat Islam, hang berusaha untuk membentangkan. Dan ketika Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, yang menjadi Menteri Undang-Undang adalah Taqiyuddin daripada PAS. Why tak buat undang-undang yang macam penjualan arak? Why tak buat undang-undang untuk maksiatnya, untuk masuk hotel ke kan, zina senang-senang sangat kan? Hang boleh fikir macam ni penjualan kondom dah lah. Penjualan kondom yang macam di dalam Malaysia, semua 7-in ada, semua 7E ada, KK Mak ada jual kondom. Parti PAS langsung tak buat satu undang-undang penjualan kondom.
kita boleh fikir sendirilah. Kan? Memang musim lah sekarang musim pilihan raya, tapi jangan duk membau fitnah yang tak masuk akal. Fitnah yang bakal menghuru-harakan Malaysia. Fitnah yang dapat macam memecahkan lagi bangsa Melayu. Fitnah yang macam yang dapat mewujudkan kebencian kepada Parti PAS. Parti PAS ni dia membawa imej-imej Islam, dia membawa wajah-wajah Islam. Tapi betul-betul sedihnya, hang dah bawa imej Islam, hang dah bawa wajah Islam, tapi hang tak menjaga mulut. Hang suka fitnah, sedangkan di dalam Islam tak boleh hina orang, tak boleh fitnah orang. Tapi celaka ataupun tak celakanya Parti PAS ni, kalau apa yang dia buat tu menguntungkan PAS, menguntungkan dia, macam-macam nas dia akan keluarkan, macam-macam hadis, macam-macam dalil lah, segala mak nenek dia akan keluarkan. Dia nak menghalalkan apa yang dia cakap, apa yang dia buat itu semua betul. Kan, di mata orang lain kira tak betul, tapi apa yang dia buat macam mana atas sokongan SOSMA. Dulu tak mana punya dia duk macam dia duk tentang SOSMA, berapa puluh tahun dia duk tentang SOSMA bersama parti-parti lain. Tahu-tahu apabila ada dalam kerajaan kan, setelah puluhan tahun tak ada nas, tak jumpa nas, tak jumpa dalil. Setelah puluhan tahun, 60 tahun tak pernah jumpa dalil tau. Tiba-tiba PAS ada dalam kerajaan tahun ni, tiba-tiba ada dalil. Hampa fikir sendiri lah, hampa fikir ambil lah. Tiba-tiba tahun ni ada dalil tau. Dia boleh menyokong SOSMA, dan SOSMA dah lulus. Kita tahu itu undang-undang zalim. Seperti itulah PAS. Apa yang dia macam ni lah. Dia ikut selera dia, suka-suka hati mak bapak dia. Yang penting dia nak rakyat sokong PAS ya. Kan? Apa yang macam pening aku. Dulu bawa hudud melalak sana sini, hudud terguling apa semua. Kan? Duk haramkan orang, duk kafirkan orang, sembelih UMNO tak sah, semayang dengan imam UMNO tak sah, itu ini bla 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 bla. Tiba-tiba dia cium mulut dengan UMNO, semua boleh. Dulu tak boleh, dulu kafir. Sekarang ni pula, waktu dia bersama dengan UMNO dan juga Parti Bersatu, dia kafirkan PKR, dia kafirkan DAP, dia kafirkan Amanah. Dia duk kata ni Amanah ni membawa huru-hara negara lah apa. Tapi siapa yang punca huru-hara dalam Malaysia? Sewaktu 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, siapa yang buat huru-hara di dalam Malaysia? Yang mereka duk kata Pakatan Harapan nak buat itu, buat inilah apa semua, untuk nak buang raja-raja lah, untuk nak buang Melayu lah apalah. Berlaku ataupun tidak, aku nak tanya. Berlaku ke tak? Jadi ke tak? Kan? Ada tak hampa pergi buat laporan dan ada orang kena ambil tindakan? Ada tak? Isu tu tulisan Jawi. Sampai hari ni depa tak dapat buktikan. Malah Mazli Malik dah jawab dah isu Jawi. Yang dimainkan benda dah lama, benda dah zaman Najib lagi. Lepas tu bila zaman Pakatan Harapan, yang gerakkan MIC pun kira macam timbulkan balik, UMNO dengan PAS masuk. Lepas tu duk jajar ni, kira macam Pakatan Harapan duk nak hapuskan tulisan Jawi lah, bla macam-macam. Sedangkan tulisan Jawi tu kita nak bawa masuk ke sekolah Cina, ke sekolah India. Hang tak faham, hang kena baca, hang kena dengar Mazli Malik cakap A sampai Z soal tulisan Jawi. Aku pun tak faham lah. Hampa ni macam-macam yang walau ni, hampa cuba hampa fikir. Aku bekas orang PAS tau. Aku undi PAS tau, PRU14. Dalam macam pundek lagi aku nampak. Segala hudud kita sokong PAS sebab PAS nak bawa undang-undang Islam. PAS nak bawa, dulu dia nak kata nak bawa RUU 355. Dia nak bawa keadilan untuk rakyat. Kan? Last apa yang dia buat? Apa yang dia usaha? Yang dia melalak selama ni, adakah benda tu berlaku? Bila dia ada dalam kerajaan, dulu
Apa dia duk kata dia boleh jadi kingmaker lah, bla bla. Sekarang apa yang dia buat? Fikirlah geng, mereka semata-mata terang-terang dan jelas nak mengekalkan kuasa. Tambah-tambah di negeri Kelantan. Of course, mereka nak kekalkan kuasa. Mereka nak kekalkan memerintah di negeri Kelantan. Sedangkan pelbagai hari-hari kita duk keluar berita, kan? Dan untuk apa nama bulan lepas saja dekat Kelantan 17,000 orang yang daftar masuk ke dalam Parti Amanah Negara. 17,000 orang tau. 17,000 rakyat Kelantan yang daftar masuk ke dalam Parti Amanah Negara. Bayangkan, itu yang daftar masuk ahli. Yang yang tak masuk ahli, dan untuk PRU15 akan menyokong Pakatan Harapan. Berapa ramai lagi, geng? Cuba kita fikir daripada segi itu lah. Pakatan Harapan tak, ya Alhamdulillah kami tak kisah, geng. Sebab kami undi daripada China solid, undi daripada India insyaAllah solid, undi daripada bangsa-bangsa lain solid. Dan hanya undi Melayu ni kami memerlukan 30%, 40% untuk orang-orang yang di atas pagar. Kita memerlukan berapa puluh persen dia untuk nak menang semua ni. Dan untuk yang parti yang membawa agama, produk yang duk bawa produk agama, yang duk bawa produk bangsa Melayu, parti Melayu berapa banyak, kan? Dan kena ingat, undian Melayu berpecah. Undian di atas produk Melayu tu berpecah. Sebab tu apa kata Harapan membawa slogan parti pelbagai kaum. Sebab dalam Malaysia pelbagai kaum ada. Jadi kita nak gabungkan ke semua pelbagai kaum supaya kita dapat, kita dapat mengharungi kesejahteraan, kebahagiaan. Dan kita orang Islam, kita perlu menunjukkan imej-imej yang baik supaya kita dapat dakwah orang-orang bukan Islam, orang Cina ke, India ke, Kristian ke, boleh kita dapat dakwah, kita dapat tunjuk imej yang baik supaya orang-orang bukan Islam ni berkenan, suka dengan Islam, dan mereka dapat masuk ke dalam Islam. Tapi adakah dengan cara PAS sekarang ni dapat menarik minat orang-orang bukan Islam untuk masuk memeluk agama Islam? Fikir itu lah, geng. Parti PAS, Parti UMNO, mereka gunakan agama, gunakan bangsa, mereka dakwah rakyat untuk rakyat menyokong parti mereka saja. Dan apabila rakyat dah masuk bersama parti mereka, yang penting hang ni sokong PAS, hang ni sokong UMNO. Yang bak agama, bak tanggungjawab apa semua, mereka abaikan. Jelas, geng, sangat-sangat ramai yang masuk Islam. Lepas tu dia sendiri, dia ada nak kena usaha pergi sana, cari orang, cari sana sini. Orang dia macam pak lebay, ustaz geng-geng PAS yang bawa dah masuk Islam, apa pun tak buat. Kan, kononnya, saya dekat syurga nanti. Dekat syurga nanti dia akan tarik saya sebab dia masuk Islam. Saya yang ajak dia masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, dia macam lepas dia macam tu lah. Terang-terang jelas, mereka dakwah rakyat untuk rakyat sokong PAS saja. Mereka hanya nak undi daripada rakyat untuk mereka terus berkuasa dan terus dapat kuasa. Sampai bila nak dipergunakan, nak diperbodohkan orang-orang macam ni. Okey? Fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA. Ini parti-parti yang masih nak kekalkan kuasa. Kalau mereka berani, mereka nak menentang Cina, menentang bangsa lain, pakak-pakak Haji Hadi, Zahid Hamidi, Najib Razak ke, siapa-siapa dalam UMNO, pi bertanding dekat Pulau Pinang, pi bertanding dekat Selangor. Hampa hanya nak kekalkan kuasa. Yang macam pi bertanding tempat apa nama Selamat. Hanya pi bertanding dekat tempat lama yang dah sampai 5 penggal, 6 penggal. Sebab apa? Situ kononnya tempat mereka selamat, mereka boleh cari makan lagi 30 tahun, 40 tahun. So, jangan mudah diperbodohkan oleh puak-puak lebay ni, puak-puak UMNO ni. Mereka betul-betul hanya nak menikmati
Kira macam kekayaan sebab siapa nak bagi duit kat hang bro? Belasan ribu gaji hang. Siapa nak bagi kat hang peruntukan beratus ribu, 3 juta ringgit setahun? Siapa nak bagi geng? Melainkan jual agama, jual bangsa, duduk dalam kerajaan, duduk di luar kerajaan pembangkang ke apakah, yang penting duit masuk. Fikirlah geng, sampai bila nak dipergunakan oleh geng-geng UMNO ni. Okay? Subscribe, like, komen dan share, hantar kat mak, ampak, antuk hang. Assalamualaikum.